Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahim bin Zulhasni dengan nombor metik A184403 di bawah selian pensyarah saya iaitu Dr. Hakim bin Zainal. Hari ini saya akan membentangkan saya punya kertas kerja iaitu perbandingan isi kandungan antara kitab matan Alfiyat Ibn Malik dan kitab matan Al-Arjumiyah. Dari segi perkenalan, tajuk kajian yang dipilih ialah analisis isi kandungan antara kitab Matan Alfiyat Ibn Malik dan kitab Matan Al-Ajumiyah. Pemilihan tajuk kajian ini dibuat adalah untuk mengenal pasti sejauh mana pengetahuan masyarakat, khasnya masyarakat Malaysia tentang perkara yang terkandung dalam dua kitab besar ini dalam bidang Nahwu dan Sarf, iaitu kitab Matan Alfiyat Ibn Malik dan kitab Matan Al-Ajumiyah. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi beza metod yang dibawa daripada dua kitab ini menurut daripada pandangan ulama dan sarjana. Kajian ini dihasilkan kerana didapati bahawasanya pendedahan berkenaan kitab Matan Alfiyat Ibn Malik dan kitab Matan Al-Arjumiyah kurang mendapat perhatian daripada masyarakat dan menyebabkan mereka sukar mengaplikasi dan belajar dalam bidang ini. Hakikat yang tidak boleh dinafikan. Kedua kitab ini adalah satu panduan yang paling utama dan mempunyai banyak faedah bagi golongan yang ingin cuba berjinak dan belajar dalam bahasa Arab khasnya bidang penyataan masalah. Tata bahasa Arab hakikatnya agak mudah dipelajari apabila kita mengetahui cara membahaginya kepada bahagian masing-masing. Walau bagaimanapun, ia boleh menjadi sukar untuk difahami apabila kita keliru dalam memahami konsepnya. Mengikut kaedah yang paling sesuai bagi pemula dalam bahasa Arab adalah mengenal dan mempelajari tentang beberapa bahagian pertuturan yang paling biasa dalam bahasa Arab dan cara menggunakannya. Setelah mengenal akan peraturan bahasa Arab, mereka perlulah mempelajari tentang pembinaan yang berbeza yang digunakan dalam tata bahasa Arab. Bahasa Arab mempunyai struktur yang unik, yang berbeza dengan bahasa Inggeris. Struktur unik ini dipanggil Nahwu dan Sarf. Nahwu dan Sarf terdiri daripada dua peringkat iaitu morfologi dan sintaksis. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu idea dipanggil perkataan leksikal. Terdapat dua kategori utama perkataan leksikal Arab iaitu kata nama dan kata kerja, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terdapat juga beberapa jenis perkataan lain dalam bahasa Arab seperti kata adjektif, kata ganti nama dan kata keterangan, tetapi ini tidaklah dianggap sebagai satu kategori utama. Beberapa isu yang perlu diberi perhatian oleh pelajar apabila cuba menggabungkan kata kerja. Isu utama yang perlu dicari ialah ketiadaan present tense dalam past tense lah. Kata-kata kata kerja seperti perkataan ijtima'ah misalnya digunakan untuk membentuk present tense tetapi tidak digunakan dalam past tense. Konsep dalam kata kerja bahasa Arab adalah sama untuk semua kata kerja. Salah satu isu lain dalam mempelajari bahasa Arab ialah sejumlah besar kata kerjanya tidak teratur. Terdapat lebih 200 kata kerja yang tidak tetap dalam standard Arab moden dan bilangannya akan bertambah mengikut peredaran zaman. Perkara-perkara ini sebenarnya membingungkan pemula kerana mereka kekurangan kosakata dan ini adalah salah satu isu utama yang akan timbul dalam mana-mana perbincangan tentang tata bahasa dalam setiap bahasa. Dalam menghasilkan kajian ini, saya pakaikan tiga metod kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan yang melibatkan analisis kandungan. Yang kedua adalah kajian ini menggunakan konsep pengumpulan data. Kajian ini mengumpulkan data-data yang diperolehi daripada sumber primer dan sekunder di dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara sumber-sumber lain yang turut menjadi rujukan adalah seperti ensiklopedia, jurnal, artikel-artikel, internet dan sebagainya. Segala maklumat diperolehi, dianalisis, diperinci dan diteliti oleh pengkaji. Yang ketiga adalah melalui analisis data. Melalui kaedah analisis data, didapati bahawa maklumat dan informasi bagi kajian ini dalam bahasa kebangsaan agak sukar untuk diperolehi. Dalam kajian ini, saya pecahkan kepada tiga dapatan. Dapatan pertama adalah perkembangan ilmu tata bahasa Arab antara aliran Basrah dan juga Madrasah Kufah yang merupakan aliran bagi pengarang kepada dua kitab ini. Perkembangan ilmu Nahwu pada abad pertama Hijrah bermula daripada kota Basrah, kemudian bergerak ke kota Mekah dan Madinah. Perkembangan tata bahasa Arab mazhab Basrah yang dipelopori oleh Imam As-Sibawayh merupakan salah satu daripada dua aliran utama dalam ilmu Nahwu.
ilmu Nahu hakikatnya berkembang di Basrah, kemudian berkembang ke Kufah, Baghdad, Mesir dan Andalus yang kemudiannya menjadi pusat mazhab ilmu tata bahasa Arab yang kita kenal hingga sekarang. Mazhab Basrah dan Kufah lebih dominan dan berdaya saing sehingga melahirkan teori dan kaedahnya tersendiri. Manakala kemunculan mazhab Nahu Kufah adalah untuk cuba bersaing dengan mazhab Basrah. Terdapat beberapa faktor yang di sebaliknya. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunculan dan perkembangan mazhab Nahu Kufah yang hadir kira-kira 1 abad setelah kemunculan Nahu mazhab Basrah secara umumnya boleh diklasifikasikan kepada 2 perkara, iaitu unsur yang secara tidak langsung dan unsur secara langsung, iaitu faktor dalaman. Unsur-unsur yang masuk ke dalam faktor luaran ialah politik, manakala faktor dalaman ialah persaingan dan sentimen setiap individu, setiap orang Basrah terhadap orang Kufah atau sebaliknya. Faktor luaran yang menjadi embrio penggerak yang melahirkan mazhab Nahu Kufah boleh dikesan kepada konstelasi politik ketika itu. Dapatan kajian yang kedua, iaitu biografi pengarang kitab. Matan Alfiyah. Ibn Malik adalah pengarang salah satu bait yang terkenal di kalangan pondok pesantren, iaitu bait Alfiyah Ibn Malik. Nama penuh beliau ialah Syekh Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalus. Beliau lahir pada tahun 600 Hijrah di Kota Jayan. Kota tersebut merupakan salah satu kota di Andalusia Tengah. Beliau mengikut mazhab Syafi'i. Beliau dicatatkan meninggal dunia pada umur 70 tahun pada malam 12 Syakban pada tahun 672 Hijrah. Yang kedua adalah Matan Al-Jumiyah. Matan Al-Jumiyah ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Shinhaji yang lebih dikenali dengan nama Ibnu Ajarum. Nisbah beliau Al-Shinhaji yang merupakan nisbah kepada kabilah Sinhajah di daerah Maghribi. Beliau dikenali dengan nama Ibnu Ajarum. Ibnu Ajarum dilahirkan di kota Fas, iaitu sebuah daerah yang terbesar di negeri Maghribi pada tahun 672 Hijrah. Pada tahun itu pula, seorang pakar Nahu yang terkenal iaitu pengarang kitab Alfiyah yang bernama Ibn Malik Al-Andalus rahimahullah meninggal dunia. Ibnu Jarum rahimahullah wafat di kota Fas pada hari Isnin, tanggal 10 Safar 723 Hijrah. Okey, baiklah. Kita pergi kepada dapatan kajian ketiga yang merupakan dapatan kajian terakhir saya, iaitu perbandingan antara Matan Al-Jumiyah dan Matan Alfiyah. Saya bawa 2 konsep iaitu persamaan dan perbezaan. Aspek yang dibawa dalam persamaan adalah aspek definisi kalimat. Dari aspek mendefinisi kalimat, kedua matan ini memberikan definisi bagi bab kalam, bab fi'il dan bab hal saja yang merupakan persamaan antara dua kitab inilah. Contohnya boleh dilihat daripada slide ini. Yang kedua adalah daripada segi perbezaan. Daripada aspek isi kandung, saya sentuh hanya pada aspek isi kandung. Banyak lagi sebenarnya perbahasan, tapi saya bawakan aspek isi kandung. Dari aspek isi kandung, kedua matan ini mempunyai satu perbezaan yang paling ketara. Perbezaan itu dapat dilihat pada bab seperti bab mu'rab dan mabni, bab nakirah, bab makrifah, bab isim isyarah, bab isim mausul, bab isim yang dimakrifatkan dengan faktor yang memakrifatkan, bab kana dan saudaranya, bab af'al muqarrabah, bab inna dan saudaranya, bab la nafi, bab zon dan saudaranya, bab alam dan al-a'raf, bab fa'il, bab na'ibul fa'il, bab na'il, bab amil dalam ma'mul, bab muta'addi dan lazimi, bab idafah, bab harfin jar, bab mudhaf mutakallimi, bab i'rab fa'il, bab tentang laut yang hanya pada matan Alfiyah Ibn Malik. Selain itu, dari segi pembincangan bab, matan Alfiyah Ibn Malik lebih banyak menjelaskan perbincangan kalimat Nahu berbanding matan Al-Jumiyah. Okey, kita pergi kepada pengakhiran daripada pembentangan saya, iaitu adalah kesimpulan. Perlu difahami bahawasanya metod pengajaran bahasa Arab kini perlu lebih sistematik dan mudah difahami oleh masyarakat serta selari dengan kehendak zaman. Dalam matan Al-Jumiyah, saya perhatikan metod yang dibawa lebih bersifat straightforward, iaitu terus kepada pembaca. Maka metod ini sangat sesuai bagi pemula yang ingin berjinak-jinak dalam dunia bahasa Arab. Kandungannya yang lebih tersusun, kandungan dalam matan Al-Jumiyah yang lebih tersusun, memudahkan pembaca untuk mencari definisi kalimat, jenis-jenis dan contoh yang terlibat dengannya. Namun, dalam matan Al-Jumiyah ini tidak mencakupi semua topik dalam bidang Nahu. Terdapat beberapa bahagian yang perlu diusahakan oleh pembaca bagi mencari sumber lain untuk mengisi kelompokan tersebut jika hanya bergantung pada matan Al-Jumiyah.
Namun bagi matan Alfiyah Ibn Malik pula, metod penyampaiannya agak sukar untuk difahami kerana susunannya agak berterabuk dan bahasanya yang agak berpetis. Matan Alfiyah Ibn Malik ni saya sarankan hanya kepada mereka yang sudah membaca dan memahami matan Ajumiyah. Okey. Namun perkara yang melebihkan matan ini dengan matan Ajumiyah adalah matan ini mencakupi hampir kesemuanya dalam bidang nahwu berbanding dengan matan Ajumiyah. Bagi aspek penjelasan bab, didapati matan Ajumiyah lebih menonjol kerana setiap bab yang dibawa oleh pengarangnya dijelaskan secara terperinci. Akhir kata saya tertarik untuk mengambil satu quote daripada Ibn Taymiyah, iaitu the Arabic language is a part of the Islamic religion and knowing it is an urgent duty. Itu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.